Saya kena buah ke macam mana? Buah. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-kiram wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. رضينا بالله ربا, kami reda Allah Tuhan kami, bil Islam dina, kami reda Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kau suap apa? Ada tak? Ya, 67. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dan makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tahu kenapa Allah menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah ada dua peringkat, ada dua fasa. Hidup Nabi ada dua fasa, fasa Mekah dan fasa Madinah. Daripada lahir sampai umur 53 tahun Nabi di Mekah. Kemudian daripada hijrah dari umur 53 sehingga Nabi wafat 63, Nabi di Madinah. Jadi hanya ada dua negara sahaja, dan Nabi tidak ikut serta dengan para sahabat ketika berlaku hijrah yang pertama ke Habsyah. Waktu sahabat hijrah ke Habsyah, Nabi tak pi. Jadi sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah, ada yang tinggal di sana setahun di Habsyah, ada yang tinggal di sana 2 tahun, ada yang tinggal di sana sampai perang Khaybar. Sampai perang Khaybar, yang 10 tahun pun ada. Kemudian baru balik ke Madinah. Adapun Rasulullah, Nabi hanya duduk 2 tempat, iaitu Mekah 53 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Waktu kecil Nabi duduk di perkampungan, di perkampungan Bani Sa'ad selama hampir 5 tahun. Yang tu masih lagi dekat dengan kota Mekah lah, kira macam duduk di Mekah. Muka surat 67 ni dia tulis pengaruh Al-Quran di hati yang bersih.
Sebelum muka surat 67, muka surat 66, muka surat 66 wafatnya Abu Talib dan Khadijah. Tahun yang sama. Kalau saya sebut nama Abu Talib, lepas tu dia jadi orang yang dengar jadi tak tahu, dia kata siapa dia Abu Talib. Hak tu teruk. Nah, dia kena tahu kata diri dia teruk. Ni bukan saya mengata kat dia. Dia sendirilah mahu siapa. Pasal apa? Pasal Abu Talib ni bukan rukun iman kita. Cumanya Abu Talib ni satu nama yang rapat dengan Rasulullah. Dan kalau kita tahu nama dia, bermaksud kita tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu nama Abu Talib, lepas tu dia claim kata dia sayang Nabi. Itu tak betul. Nah, bukan saya jadikan ukuran kenal Abu Talib ataupun bukan Abu Talib tu sebagai ukuran utama mencintai Rasul, tetapi kenal Abu Talib membuktikan bahawa orang tu mengaji sirah. Sebab Abu Talib ni memang dengan Rasulullah ni daripada Nabi kecil lah. Daripada Nabi kecil sampai Nabi berkahwin sampai berpuluh-puluh tahun dengan Nabi. Maka nama dia diulang dalam kitab sirah ni beratus-ratus kali. Itu di situ point dia. Maksudnya dia sebut Abu Talib, dia kata siapa dia Abu Talib ya? Yang tu bermaksud kita belum lagi mendalami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khadijah ni semua orang kenal lah, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dua-dua orang ni meninggal tahun yang sama, iaitulah selepas 10 tahun Nabi kita menjadi Rasul. Selepas 10 tahun menjadi Rasul. Kalau 10 tahun menjadi Rasul, saya tanya soalan, Abu Talib dengan Khadijah meninggal ketika Rasulullah di Mekah ke di Madinah? Semua pakat ni kan, ulang kaji. 10 tahun selepas menjadi Rasul bermaksud Nabi di Mekah ke Madinah? Jawapan dia, selepas menjadi Rasul Nabi duduk di Mekah 13 tahun, duduk di Madinah 10 tahun. Nabi duduk di Mekah 13 tahun selepas menjadi Rasul, lepas tu duduk di Madinah 10 tahun. 13 campur 10, 23. Berapa lama Muhammad menjadi Rasul? 23 tahun. 13 tahun jadi Rasul, duduk di Mekah. 10 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul dan duduk di Madinah. Tu kau nampak tu. Walaupun tinggal kuliah setahun dah kan, habis hafal lah kan. Maklumat sirah ni kita hafal sebab di masjid-masjid pun selalu kita ulang kaji. Tajuk hari ni dia kata pengaruh Al-Quran di hati yang bersih. Sebenarnya pengaruh Al-Quran sangat besar sekali bagi setiap orang. Quran ni mukjizat. Ada video saya, siapa dia buat tahu, saya pun tak kenal kan. Orang yang buat video saya dalam YouTube ni tak tahulah berapa puluh channel kan. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, video ni ambil mana? Video mana? Saya tanya, ni video ni dia pun bagi link. Saya kata, siapa rakam pun saya tak tahu. Tanya nak ambil mana macam mana? Siapa hak rakam pun saya tak tahu kan. Diri mata-mata lah kan, sampai ke Johor, Melaka, Pahang, orang rakam saya tak kenal pun. Jadi mereka buat keluar video banyak lah. Saya tengok, alhamdulillah, insyaAllah moga bermanfaat dan semoga saya ikhlas. Ada satu video tu saya bercakap tentang mukjizat Quran ni. Ayat ni tengok dia bagi tahu, dia kata sebenarnya pengaruh Al-Quran sangat besar sekali bagi setiap orang. Kami pergi Jepun waktu tu, dalam video tu saya ceritalah sikit kan. Di Jepun, orang Islam di Jepun tak sampai 1%. Sikit lah. Kemudian bila kita jumpa dengan orang Islam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima di Jepun, mereka masuk Islam bukan sebab tengok orang Islam kan, tetapi mereka masuk Islam sebab baca terjemahan Quran, bukan mengajak tafsir Ibn Kathir. Mereka baca terjemahan tu, Quran yang ada terjemahan, mereka membaca. Majoriti yang masuk Islam di Jepun
Bila baca daripada awal sampai habis masuk Islam. Maksudnya majoriti yang masuk Islam di Jepun, bila kita tanya punca dia, baca terjemahan. Mai mana hidayah? Kita baca terjemahan tak faham apa pun ustaz. Kadang-kadang faham, banyak kadangnya tak faham pun. Walaupun bahasa Melayu kita baca, apa dia maksud dia? Memang pun kan? Sebab Quran itu perlukan huraian. Tapi nak bagi tahu kata Quran ni mukjizat, Quran ini ada kesan kepada orang, ada pengaruh kepada semua orang, Islam ke tak Islam ke, dari sudut apa sekalipun dia ada kesan, maka Al-Quran ini kena bagi orang bukan Islam dengar. Nah, jadi orang Jepun dia tak baca Quran Arab tu, dia baca terjemahan. Dia baca lepas duduk atas Shinkansen tu kan, hari-hari pergi kerja ada yang 40 minit ni kira paling dekat lah. No, sejam, 2 jam, 3 jam. Setiap hari pi 3 jam, balik 3 jam. Naik Shinkansen, kereta api itulah, kereta api laju tu. Kan? Naik depa akan baca, semua akan baca. No? Menyimbang macam kita tak ada. Makan kacang lagi ya. Kan? Dia sarapan, dia minum ayam, kopi tu sikit, lepas tu sekali dia baca. Jadi majoriti yang masuk Islam di Jepun kerana membaca terjemahan. Kan? Ada orang Islam, lepas tu jauh daripada Allah, kemudian kembali kepada Islam. Macam mana? Kembali kepada Islam bila dia tengok satu ayat je daripada Quran, dia baca satu ayat, dia baca terjemahan. Dia kata bermula daripada situ seolah-olahnya Allah menjentik hati saya untuk kembali kepada Islam. Tu mukjizat Quran ni. Tak faham pun ayat Quran tu pun tak faham, terjemahan tu pun tak faham, tapi nak beritahu setiap ayat itu mukjizat. Maka kalau anak kita ke suami ke isteri ke ada masalah ke apa ke, Quran ni pasanglah Quran, kan? Pasang Quran dalam rumah. Tapi janganlah waktu kita duk menyembang di ruang tamu, yang tu jadi haram pula. Pasang Quran kita menyembang, haram, dosa. Pasang Quran dalam keadaan semua orang tengok dengar. Pasang Quran dalam keadaan kita duk buat kerja dan sambil-sambil boleh dengar. Pasang. Tak tahu tang mana dia punya barakah, tang mana dia punya kesan, tang mana dia punya pengaruh, tang mana kita tak tahu. Kadang-kadang dengan ayat itulah membuatkan binatang bisa tak masuk dalam rumah. Dengan ayat itulah membuatkan malaikat main rumun dalam rumah kita ramai. Dengan ayat itulah menghalang sihir untuk tak boleh masuk dalam rumah. Tak tahu, tang mana tak tahu. Dengan mana-mana ayat itulah juga ahli rumah kita dengar, lepas tu dia jadi rawat ahli keluarga kita yang sakit. Banyak Quran. Tapi kita lebih seronok pasang lagu. Pasang lagu, kan? Biar radio sampai 2-3 jam. Ada rumah pasang radio. Dia pasang radio, dia kata pasal apa ni? Tak sunyi ingat ustaz, tinggal kami 2 orang je lah ni. 2 orang tu apa dia? Suami isteri lah, kan? Pasang radio, pergi rumah dia dengar dia pasang radio lah. Pasanglah Quran. Duk pasang radio satgi lagu, satgi kawan tu duk merapu dalam radio kan. Lah ni ramai duk merapu dalam radio buat lawak. Lawak tak macam tak ada agama, lawak tak ada apa, tak ada lawak. Lawak tak, kita dengar. Lawak tak ada ahli tuju duk pasang dalam rumah. Kan? Buh Quran pasang sejam, pasang 2 jam. Ni kita tengok dalam sirah ni, kan? Jadi pengarang ni kata Quran ni dia ada pengaruh. Hal ini tidak terbatas pada seorang yang baik sahaja. Nampak? Memang pun Quran kesan dia bukan untuk orang baik saja. Orang baik dengar Quran boleh melembutkan hati, boleh menambahkan iman, boleh menambahkan hidayah, boleh jadi benteng kepada dirinya daripada segala kejahatan yang ada. Boleh, ni antara fungsi Quran ni. Hak mana nak jadi fungsi ni kat kita, wallahu alam. No? Wallahu alam. Kadang-kadang orang tu dapat 1 saja, kadang dapat 2, kadang tak dapat langsung pun ada juga. Allah Ta'ala tak bagi langsung kat dia, pun boleh jadi juga. Dan bermaksud Quran ini juga pengaruh dia, kesan dia boleh juga kena kepada orang yang tidak baik. Dia dengar-dengar dia berasa 100% berubah, kan? Saya pun dah jumpa dah, dan dalam sirah pun ada, iaitulah Sayyidina Umar Ibn Khattab bila dia dengar Quran. Sayyidina Umar dengar Quran yang dia berubah tu waktu bila?
Waktu dia mencari Allah kah? Sayyidina Umar waktu dia mendengar Quran kemudian berubah hati dia jadi lembut pada hari dia nak bunuh Rasulullah. Nak cari siapa lagi yang jahat di atas muka bumi daripada orang yang memang duk bersiap, bukan bersiap, memang bawa keluar pedang nak pergi bunuh Nabi. Adakah hal lebih jahat pada tu? Lebih jahat daripada yang minum arak, lebih jahat daripada yang berzina, lebih jahat daripada orang yang membunuh, iaitu orang yang keluar daripada rumah dia, dia pegang pedang, duk hayun pedang nak pergi tikam Nabi. Hari yang sama, waktu yang sama, masih dengan niat yang sama, dengar Quran Taha berubah. Ni Quran, nampak? Kalaulah Quran itu boleh memberikan pengaruh dan kesan kepada orang yang tak baik macam tu, apatah lagi kalau kita duk buka dalam rumah kita tiap-tiap hari. Selain daripada dia mengundang kedatangan para malaikat, yang malaikat suka rumah-rumah yang dialunkan Al-Quran. Tak kira lah radio ke apakah yang dialunkan Quran. Nah, pasang supaya ramai malaikat mai rumah kita. Nah, dalam bilik ni pasang TV dah, raja lawak. Bilik ni duk pasang lagu. Bilik anak kita lah ni, bilik siapa ni yang saya cakap ni? Kan? Bilik ni pasang ni, hak ni duk tengok TV, duk tengok filem apa, hak ni duk main game. Nak main kat mana berkat rumah kita, kan? Namun pengaruh ini juga menyentuh orang yang mendengarkannya, pengaruh Quran ni. Kerana itu kaum musyrikin selalu berusaha untuk menghalangi semua orang yang sampai dapat mendengarkan Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Waktu Nabi berdakwah di kota Mekah, ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, ada peraturan di kota Mekah, yang ni orang mengaji sirah betul-betul dia perasan benda ni. Ada peraturan di kota Mekah yang melarang penduduk Mekah daripada mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh mana-mana orang Islam di kota Mekah waktu tu. Waktu tu orang Islam di kota Mekah tak ramai, tak sampai 200 orang. No? Setelah berdakwah 13 tahun Nabi berdakwah pun tak sampai 250 orang yang Islam di kota Mekah, kan? Tak sampai 250 orang. Ada peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Mekah, tak boleh dikenakan hukuman. Yang mendengar Quran boleh dikenakan hukuman. Tuan-tuan, masyhur ni. Peraturan ni masyhur dalam kitab sirah. Peraturan ini sangat masyhur. Sesiapa pun tak dibenarkan mendengar. Kalau mai orang luar, mereka akan panggil, mereka akan briefing bagi tahu di sini ada orang gila, dia bawa Islam, dia ni disihir dia melalui perkataan. Nama dia Muhammad. Dengar perkataan dia, terus kena sihir. Tambah-tambah kalau dia baca buku kitab suci dia. Jangan dengar sekali-kali. Maka setiap kali orang luar yang mai kota Mekah, semua akan sumbatkan telinga mereka dengan kapas. Sumbat, dia akan sumbat, takut. Tapi bila pergi dekat, ada satu orang tu dia kata, aku ni penyair, cendekiawan daripada negara aku boleh beza antara seni dengan benda yang tak seni, antara ilmu dengan benda jahil. Dia sastrawan daripada negara dia. Sastrawan daripada negara dia, sahabat ni lah. Waktu tu dia tak masuk Islam lagi. Dia tutup juga telinga dia, sebab bila sampai kota Mekah je, orang kerajaan Mekah akan briefing, jaga-jaga, ni sihir ni hebat. Akhirnya bila dia tutup beberapa hari tutup telinga dia kata, sihir apa yang laki ni baca? Dia pun buka, dia pun pergi kat Rasulullah dengar. Bila dia dengar perkataan yang indah, susun galur ayat yang mana ayat Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok susun atur ayat zalikal kitab tu, zalik tu Allah yang tak di awal, lepas tu Allah tak kitab, kemudian Allah tak perkataan la, kemudian Allah letak perkataan raiba, kemudian Allah yang letak perkataan fi kat situ. Maka pakar-pakar bahasa sastrawan yang tinggi-tinggi dia kata perkataan ini tidak mampu dikarang oleh manusia. Hebat. Tuan-tuan, maka dia pun masuk Islam, kan? Jadi waktu tu ada peraturan tak boleh pergi dengar. Kita hari ni tak ada masalah.
nak hadiahkan Quran terjemahan dekat kawan kita pun boleh. Kan banyak hari ni kan terjemahan ambil lah. Tak ada masalah, boleh diberikan. Ataupun kalau ada kawan-kawan kita hantar bacaan macam Quran bagi dia dengar sekali-sekala kan. Dia dengar. Benda Quran ni benda pencipta alam yang mereka ataupun datang daripada pencipta alam ini. Dia bila kena kat makhluk yang diciptakan, dia pasti ada kesan. Terutama sekali apabila makhluk itu mencari kebenaran. Kalau dia cari, lagi Quran tu meresap ke dalam jiwa dia, orang yang mencari. Kemudian dia kata di Mekah waktu tu dihalang siapa-siapa pun daripada mendengar Quran. Mereka melarang isteri mereka, anak mereka, bahkan hamba mereka sendiri tak boleh mendengar Quran. Untuk itu mereka menjaganya dengan ketat sekali sehingga tidak seorang pun berani mendengarkan Quran yang dibacakan oleh Nabi kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Adakah orang pergi dengar juga? Ada yang merasakan tenang bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Lepas tu peraturan di Mekah tak bagi baca. Tapi dia pernah dengar sekali, dia berasa tenang. Maka sebahagian daripada Arab Mekah ni pergi curi-curi dengar. Sembunyi-sembunyi dengar. Abu Bakar baca, lepas sembunyi dengar. Rasulullah baca, pergi sembunyi dengar. Seronok, rasa tenang jiwa, rasa tenang hati. Akhirnya mereka ambil jalan sembunyi-sembunyi untuk mendengar bacaan daripada orang Islam di kota Mekah. Hak ni sahabat yang saya sebut tak saat ni, tu dia main nama dia, iaitu di perenggan bawah ni, dia daripada Daus, Bani Dausan. Bukan Bani Dausan, dia Bani Daus. Bani Daus. Siapa yang ada buku tu, cara baca tu Bani Daus. Datang ke Mekah. Sahabat ni nama dia Tufail ibn Amr Ad-Dausi. Hak tadi yang saya lupa saat ni, Tufail bin Amr Ad-Dausi, bukan Ad-Dusi. Salah baca tu. Ad-Dausi, daripada kabilah Daus. Ni mengaji sirah, bolehlah kita tengokkan nama-nama kabilah. Lepas tu kita teringat ada seorang sahabat daripada Daus, nama dia Abdul Rahman ibn Sakhar. Nama sahabat ni Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dausi juga. Apa kena mengena dua orang ni? Kan dua orang ni saja yang kita dengar daripada kabilah Daus. Rupanya Abdul Rahman tu Abu Hurairah. Lah, awak tak habaq wahai ustaz duk sebut nama susah-susah buat apa? Kan bukan susah-susah tu lah nama betul dia, dah kita tak tahu. Kan Abu Hurairah daripada kabilah lelaki yang sama ni. Tetapi antara mereka dua orang ni siapa masuk Islam dulu? Tufail ke Abu Hurairah? Yang lebih terkenal Abu Hurairah. Yang masuk Islam lebih awal adalah Tufail ibn Amr Ad-Dausi, dan dia jugalah yang mengislamkan Abu Hurairah. Ni jumpalah Tok Guru Abu Hurairah ni. Kan? Mengaji sirah kita boleh jumpa Tok Guru kepada Abu Hurairah yang menghafal paling banyak hadis di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nombor 1. Tuan-tuan bayang tengok anak murid Tufail ni, dia jadi Abu Hurairah jadi orang yang paling banyak hafal hadis Nabi. Kesemua pahala yang dibuat oleh Abu Hurairah masuk juga kepada Tufail bin Amr. Sebab apa? Sebab dia yang mengislamkan Abu Hurairah. Kan? Dia duduk di rumah aja Tufail, orang pun tak kenal. Ni sebut nama Tufail, kan? Petang ni kita semua tak kenal. Bahkan tak ada nama Tufail ni, tak ada lah orang Melayu, kan? Mereka nak buh nama Lego, nama apa, Zerin, pelik-pelik tu lah nama, ikut lah, kan? Tufail ni sahabat yang hebat. Buh lah nama cucu laki. Tufail ni laki, Tufail. Dia ni hebat, dia ni sastrawan besar daripada kabilah Daus, orang terkemuka, pandai, ahli syair. Dia pergi kota Mekah, orang musyrikin pun bagi tahu macam saya cerita tak sat, tutup telinga. Dia pun bubuh apa nama ni, kapas. Kemudian satu hari, surat 68, satu hari Tufail pergi ke masjid.
Bukan pergi semayang masjid inilah Masjid Haram Mekah tu. Bukan ada bangunan besar tutup macam ni kan. Lalu kawasan tu lah. Tufail nampak Nabi sedang bersolat dekat dengan Kaabah. Dia pun pergi dekat tu tempat Nabi duduk solat tu. Kemudian dia teringin, macam saya cerita tak sat kan. Dia teringin nak dengar. Dia duduk muhasabah, dia kata pasal apa aku tak pergi dengar kan, sedangkan aku ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia pun pergi dengar. Pada saat itulah ia dengar apa yang sedang dibaca oleh Nabi dalam solat. Dia pun perhati, dia dengar perembang, orang Kedah kata kan, orang antara kata perembang akan bacaan Rasulullah, lalu merasa tertarik dengan isi bacaan surah yang dibaca oleh Nabi. Kerana itu Tufail berkata dalam dirinya, aku ini seorang ahli dalam syair, maksudnya sastrawan. Aku dapat membezakan perkataan yang bernilai baik dengan perkataan yang bernilai buruk kan. Maka Tufail kata aku mesti dengar. Kemudian dia pun pergi sampai ke rumah Nabi. Dia cerita kat Nabi daripada awal apa semua. Lepas tu dia dengar, dia kata dia berasa sejuk, dia berasa seronok, dia berasa tinggi. Nilai bahasa yang dituturkan oleh Rasulullah, selain daripada nilai bahasa dan gaya tutur susun ayat tu tinggi, tapi Quran tu juga dia ada ruh, kata Tufail. Kemudian dia pun bersembang dengan Nabi. Akhirnya Nabi pun ajak dia masuk Islam, dan Tufail pun masuk Islam. Dan kemudian dia pun balik ke kampung halaman dia, berjumpa dengan kabilah Daus, dan akhirnya keseluruhan kabilah Daus masuk Islam kan. Kemudian cerita Tufail, itu cerita Tufail masuk Islam. Nah, semua satu kabilah tu, satu kampung tu, semua adik-beradik dia apa semua, mak, ayah, isteri, anak-anak dia semua masuk Islam di tangan Tufail bin Amr kan. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh kabilah Daus mengalir masuk ke dalam buku amalan Tufail bin Amr. Kita pun samalah. Nah, kalau ada orang yang kita ajak dia tentang Islam, dia mengamalkan Islam, bermula daripada saat dia terkesan dengan perkataan kita yang indah, yang hikmah tak sat, maka bermula daripada saat tu, setiap rakaat dia solat, setiap sen dia bersedekah, tiap-tiap huruf dia baca Quran, semua masuk kita. Subhanallah. Macam dua orang, kita duk buat ibadah dah, duk masuk pahala, alhamdulillah. Seorang lagi duk buat ibadah, duk masuk kat kita juga. Nah, kalau 100 orang kan, kalau 100 orang, nah, tak boleh nak ajak benda tinggi-tinggi, ajak baca Quran. Noh, ajak baca Quran. Kan Iqra dah boleh, kita dah boleh Iqra, kau boleh Quran, ajak baca Quran. Bukan nak nanti kena jadi mufti. Kan duk tunggu kena boleh mengajak masjid, bukan dia. Berapa ramai orang biasa di padang mahsyar nanti yang kedudukan mereka lebih tinggi daripada yang duduk di masjid duk mengajak kita. Orang biasa kan. Sebab pahala yang dialirkan oleh orang lain disebabkan diri dia kan. Maka kehidupan orang beriman ni, dia kena berlumba-lumba untuk membanyakkan redha Allah dalam hidup dia, untuk membanyakkan pahala dalam hidup dia. Dia kena fikir macam mana nak buat. Oh, surau dekat rumah ada noh. Pergi tengok elektrik kena berapa di surau. Sebulan dia bayar RM30. Elektrik surau 300 kan. Dia pergi jumpa dengan JK, dia kata saya nak bayar sebulan 30 kot. Nah, dia jangan sekaligus kan, sekaligus 1000 betul sengak. Lepas 8 tahun berbunyi pula kan. Dia sikit berterusan lebih disukai Allah Azza wa Jalla kan. Dia pergi bayar duit elektrik surau. Tiap-tiap hari 180 orang duduk semayang di surau tu, daripada subuh sampai ke isyak, dengan lampu, dengan kipas hak duk guna karen tu, aircon tu, sebahagiannya daripada duit dia. Subhanallah, rugi lama dah tak buat. Awak ustaz tak abang awal kan. Tak buat, rugi kita. Tanya duit ayam berapa, masjid guna berapa duit ayam
masjid dalam 1000 lebih ni masjid sebelah dia contohlah kan, bagi 50 kan, lambat-lambat duk pergi kot lain banyak kot lain berlambat-lambat. Majalah saja pun 30 sebulan. Majalah orang tak guna majalah lah ustaz lah ni, semua buka internet kan. Tak kira lah banyak macam-macam ni lah. Kita duit kod pun 100 kan, duit kod ramai duit kod apa semua, duit banyak question tak habis lagi banyak kan, lagi duit ayam masjid kan. Sebulan 50, hari Jumaat 2000 orang guna untuk ambil air semayang. Nak kira hak mana ni? Kita bagi 50, kira hak 30 hari itulah, sebulan sekali bagi. Ini orang Islam, dia kena cerdik, kena berfikir untuk bagaimana berlumba-lumba melakukan kebaikan untuk menjadi yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kena fikir. Jalan tu banyak, tapi syaitan duk tutup, dia duk buka ruang kot lain tu banyak. Kemudian Abu Bakar adalah seorang yang indah bacaannya dalam membaca Quran. Semua orang kenal lah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Beliau sering menangis jika sedang membaca Quran kerana beliau sangat kagum sekali akan keindahan Al-Quran. Quran ni dia kalau faham dia punya terjemahan, dia faham, dia lebih lagi lah membuatkan kita sering mengalirkan air mata bila membaca Quran. Kalau tak faham ni dia susah sikit, dia main kadang-kadang aja kan, tapi tenang tu ada, sentiasa tenang. Bila tak faham Quran tu, kita baca bahasa Arab tu, apa dia nak main feeling tu susah sikit, tapi ketenangan sentiasa tenang, Tapi bila faham Allah sebutkan, bila faham apa yang disebutkan oleh Allah, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap titisan air hujan yang jatuh, dan Allah tahu setiap daun yang gugur daripada batang ataupun dahan pokoknya. Kita baca kan, faham, tengok tu, subhanallah. Maka Abu Bakar ni dalam sirah dia beritahu salah seorang sahabat yang mudah menangis jika membaca Quran. Sejak permulaan Abu Bakar tak pernah terang-terangan menyatakan keislamannya, kerana itu beliau tidak pernah bersolat di luar rumahnya. Satu hari Abu Bakar ni semayang di luar rumah. Ni cerita awal-awal Islam, ketika mana Islam di Mekah, Islam ditentang, Islam disekat. Siapa yang mempamerkan syariat terang-terangan akan dipukul, dipenjara dan dibunuh di kota Mekah waktu tu. Timbul di hati Abu Bakar rasa macam teringin nak semayang di luar. Maka Abu Bakar ni pun dia orang kaya, dia buat sebuah masjid kecil di hadapan rumahnya, surau lah masjid. Setiap hari dia pun semayang di situ. Kemudian dia pun baca Quran, sehinggakan orang yang lalu semua keluar. Tidak, kalau asalnya Abu Bakar ni semayang dalam rumah, baca Quran dalam rumah, mana dengar kan, pintu tangnu apa semua dia baca tang ni, tak ada siapa dengar. Lepas tu dia berasa nak buat surau di luar, ruang tamu. Dia orang kaya kan, mungkin rumah dia besar kan, mungkin memang rumah Abu Bakar besar lah. Kemudian dia pun buat surau di luar tu, di halaman. Maka bila dia duduk semayang, dia baca Quran, orang yang duduk lalu lalang dengar suara sedap. Dah suara sedap, baca pula ada roh kan. Yang ni yang hilang di akhir zaman, wal'iyadzubillah. Hari ni ramai, bilangan qari semakin ramai. Yang pandai baca alun dengan bacika, dengan nahwan apa semua ni makin ramai kan. Bukan pergi belajar tajwid, pergi belajar baca berlagu ni. Tapi apa? Tapi tak ada roh, baca kosong. Macam dia melantunkan surat khabar saja, macam dia melantunkan cerita yang dia ambil daripada buku cerita. Tak ada roh, kita dengar pun kosong, dengar tak ada apa kan. Yang ni yang hilang pada hari ni. Adapun Abu Bakar, lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran mereka meresap ke dalam hati orang yang mendengar. Al-Quran ini apabila dibaca daripada hati, maka dia akan menyerap masuk ke dalam hati orang lain
sekalipun tidak diizinkan oleh orang yang mendengar itu. Ni kita duk dengar semua orang baca Quran semua masuk hati ke? Macam kita tak. Ada orang kita dengar seronok ajalah dengar tajwid okey, alhamdulillah. Dengar lah. Tak rasa pun dia masuk tang ni. Dan ada orang jarang-jarang sekali zaman hari ni makin sikit bila dia baca masuk di sini ni kita rasa masuk menyerap. Kenapa? Sebab bacaan Quran tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi macam itulah Abu Bakar, dia pun buat surau masjid di luar rumah dia, maka dia pun baca Quran semayang. Semua orang yang lalu boleh dengar, tak masuk Islam ni. Banyak orang pakat pergi duduk tengok. Tak boleh halang, benda tu orang dengar, orang rasa tenang, orang dengar, orang rasa seronok. Pakat pergi duduk tenggek kat tembok, Abu Bakar pakat duduk. Ramai pula dah duk melepak tu dengar seronok. Ni Abu Bakar baca dah Quran. No? Kita ada kat baca-baca orang pakat duduk seronok. Orang suruh berhenti lagi ada. Kan? Ingat lah, dah lah baca teruk kan. Subhanallah. Man. Orang bukan Islam duk rumun pakat duk pergi tenggek tang tembok tu. Dia baca dah. Duduk tang tu, oh sedapnya dia baca Quran. Subhanallah. Memang ada pun tuan-tuan yang membaca dan masuk ke dalam hati kita. Maka ramailah yang terpengaruh. Maka waktu tu orang musyrikin pun marah, no? Depa pun marah, tapi tak boleh nak pukul Abu Bakar ketika itu kerana Abu Bakar di bawah perlindungan Abu Darinah. Abu Darinah ni satu orang orang besar di Mekah dan dia memberi perlindungan khas kepada Abu Bakar. Dia kata jangan ganggu Abu Bakar. Abu Bakar di bawah perlindungan aku. Maksudnya kalau ada musyrikin Quraisy lain di kota Mekah yang ada pangkat ke yang tak ada pangkat ke duk pi kacau keselamatan Abu Bakar, seolah-olah dia menghina perlindungan yang diberikan oleh Abu Darinah ni, orang besar kota Mekah ni. Nah, orang besar kota Mekah. Seolah-olah dia menghina perlindungan tu, maka tak ada siapa kacau. Tapi disebabkan semakin hari makin ramai yang duk pi tenggek tentu, makin ramai pula yang duk tanya Quran ni nak dengar tang mana, aku nak pakat duk tanya dah. Maka mereka pun pergi jumpa Abu Darinah ni, kata apa ni Abu Darinah? Kan hari tu kita beri syarat perlindungan kamu boleh diteruskan kepada Abu Bakar kalau Abu Bakar dia duduk dalam rumah dia. Ni dia duduk luar ni. Habis orang terpengaruh, semua dengar dia baca Quran, semua seronok dengan Quran isi kandungan kitab yang Muhammad duk bawa tu. Maka Abu Darinah pun pergi jumpa Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, kena kembali kepada syarat yang lama, kena baca di dalam rumah sahaja. Jangan baca di luar dan jangan solat di luar. Kalau begitu, kata Abu Bakar, kalau begitu wahai Abu Darinah, aku kembalikan sahaja hak perlindungan kamu kepada kamu dan aku minta perlindungan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Lepas pada itulah Abu Bakar dia dipukul lah. Lepas pada tu dia dipukul. Ada kisah Abu Bakar ni dipukul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena pukul dulu, kemudian datang Abu Bakar, kemudian Abu Bakar dipukul pula sehingga pingsan. Sehingga pingsan. Lepas tu panjanglah cerita, dia dibawa balik dan sebagainya. Nabi berdakwah di Taif. Ni semua orang pernah dengar dah cerita ni, iaitu waktu umur 50 ni, selepas 10 tahun berdakwah di kota Mekah, tak sampai 200 orang yang masuk Islam. Kemudian Nabi kematian Khadijah dan juga Abu Talib. Kemudian Nabi patah kaki kanan dan patah kaki kiri lah. Selepas kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi yang banyak mempertahankan Nabi, dan juga Nabi kematian Khadijah radhiyallahu anha yang juga banyak menolong dakwah Rasulullah secara terus, secara langsung. Dua-dua orang ni duk tolong. Tiba-tiba mati 1 tahun, bukan mati serentak, tapi mati dalam tahun yang sama. Bulan tak samalah. Mati dalam tahun yang sama. Nabi jadi terduduk tahun tu, sehingga kan para sahabat menamakan tahun itu dengan tahun kesedihan. Boleh nampak kesedihan di wajah Rasulullah. Nampak orang kata lemah, tubuh badan Nabi jadi lemah, Nabi duk teringat. Tapi bukanlah Nabi berhenti daripada berdakwah.
Kerana pada tahun yang sama Nabi memula dan mencetuskan visi baru berdakwah. Bukan kata ambil cuti setahun. Nabi memulakan misi dan visi baru, iaitulah kata Rasulullah. Nabi pun ajak, Nabi beritahu kat sahabat-sahabat lain, rahsiakan pergerakan kamu, jangan terang-terangan, jangan bersembahyang terang-terangan, kamu akan dipukul, disiksa, dibunuh. Kata Rasulullah, aku nak pergi ke Taif. Nah, hari ni kalau pergi umrah selalu dah punyalah banyak. Hari ni kalau pergi umrah, apa dia yang selalu apa yang banyak tak sebut-sebut kan, punyalah banyak apa nama trip untuk pergi ke Taif. Bayang asing pula kan. Travel ni macam tu lah. Bayang pula berapa lalu 100 kan. Kalau cerdik tapi tak payahlah kan. Kalau cerdik cari kereta sendiri kan, upah orang tu, tanya orang tu, pergi satu kereta aja. Tak ramai sangat, pergerakan dia lebih cepat lah. Kami yang tu pergi naik van kan, lajulah pergerakan tu. Jadi tak jauh Mekah dengan Taif ni, dia ada dua jalan. Ada dua jalan. Selalunya pernah pergi tak? Pergi berapa jam? Sejam setengah sahaja. Jalan dekat lah. Kalau pergi jalan jauh, ni cerita Taif pula dah. Cerita Sofi berjalan. Nak habaq perjalanan Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam. Taif ni dia macam Cameron Highland Malaysia. Kira kabel car ada atas Taif. Tak tahu kan? Naik tak? Naik depa naik. Kabel car ada di atas Taif, lepas tu macam water park tu pun ada di atas sana kan. Depa kira orang Arab Saudi ni kalau bercuti pergi situlah. Jadi Taif ni nak beritahu tempat yang Nabi pergi tu tempat bukit, tempat gunung lah, tempat gunung. Kami pergi jalan jauh, kami pergi jalan jauh, kami pergi Abuak pula dah. Kami pergi apa nama ni, tu dia tolak buku ambil ke depan ni. Pergi apa? Halimatus Sa'diyah. Tak lalu kan? Tak lalu. Lepas jalan, lepas pergi ramai-ramai, lepas pergi jalan dekat. Yang ni di pergi perkampungan Halimatus Sa'diyah dulu, pergi ikut tu, tengok rumah Nabi dibesarkan. Dia bukan rumah dululah, kerajaan Turki Osmaniyah buat tanda tu, kemudian rumah tu pun dah buruk dah, 2 tingkat batu tu. Kemudian naik gunung. Gunung tu tinggi. Saya duk biasa naik gunung Jerai kan. Saya naik gunung tu macam sama tinggi lah, sangat tinggi gunung tu kan. Jadi kawasan mana pun yang dilalu oleh Rasulullah SAW, maka dia mencabar. Maka dia mencabar, no? Sebab disebutkan dalam sirah kenapa Nabi ke Taif. Antara sebab kenapa Nabi ke Taif, selain daripada Taif ni adalah bandar raya besar selepas Mekah, Madinah, Taif. Pusat kegiatan ekonomi juga antara yang paling besar. Maka penduduk dia pun ramai, Bani Thaqif. Kemudian antara yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi pergi Taif ni, sebab ada saudara mara Nabi di sana. Mai ikut mana saudara mara Nabi? Keluarga Halimatus Sa'diyah tadi inilah. Kan Nabi menyusu di sana, Nabi membesar di sana sampai umur 6 tahun lebih kurang. Sampai umur 6 tahun. Jadi Nabi kemenai ramai belah situ. Jadi perkampungan Sa'diyah, Sa'ad ni, hari ni nama dia, daerah tu nama dia As-Sa'diyah. Sampai hari ni daerah tu nama As-Sa'diyah. Daerah tu dia dah dekat, bukanlah dekat sangat, tapi dekat dengan Taif. Maka di situ ada ahli keluarga Rasulullah, ahli keluarga susu Nabi lah. Nabi menyusu di situ. Maka itu menyebabkan antara punca kenapa Rasulullah SAW dia pilih tempat yang bernama Taif. Jadi kita faham lah, oh Taif ni dia jauh, kawasan pergunungan, sejuk. Hari ni dia tempat pelancongan utama untuk berehat bagi orang Saudi. Kemudian nak pergi dia tinggi, susah, sukar perjalanan dia. Tinggi lah, memang menyacak, pusing-pusing kan. Jalan kami pergi tu, balik kami pergi jalan hak dekat, hak sejam lebih tu lah, hak sejam tu, jalan dekat, turun kot sana kan.
Jadi di situlah tempat Nabi pi, dan di sana kesemuanya adalah dari depa bukan Quraisy. Di Taif ni bukan Quraisy, mereka daripada Bani Saqif. Jadi Nabi pun pi di sana, semua orang tahu lah cerita ni. Sebab tu saya cerita tentang rupa bentuk Taif tadi ni kan. Sebab cerita Taif ni Nabi pi sana dengan anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Nabi bawa dia seorang saja. Nabi bawa dia seorang. Kemudian bila sampai sana, Nabi berjumpa dengan pemimpin tertinggi Bani Saqif seramai 3 orang. Dalam kitab kita ni dia tak buah nama, sebab ni kitab ringkas. Adakah nama? Tak ada. Dia tak buah nama. Kitab ni dia pendek sikit lah, habis dia cerita banyak tu je. Nabi pimpi jumpa 3 orang ini, kesemuanya melayan Nabi dengan kasar dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalau Nabi keluar daripada Taif dengan hina. 3 orang sepakat. Tak ada orang lain kah nak, kalau Allah Taala nak hantar Rasul, depa kata ke Nabi dengan pelbagai inilah, dan depa bagi tempoh untuk Nabi keluar daripada bumi Taif, dan Nabi keluar. Depa bagi tempoh dan Nabi pun berjalan keluar. Dia adalah jalan utama tu. Kalau siapa dibawa ke Taif oleh mutawif, kena tanyalah tang mana yang jalan Nabi mula di baling batu tu. Nabi mula di baling batu tu, di jalan utama, jalan besar dia tu, sampai ke sebuah masjid di sebelah kiri tu. Depa sebut di masjid itulah Nabi duduk kan. Yang tu salah. Sebenarnya Nabi masuk ke dalam, dia ada nama Masjid Addas di dalam. Kena masuk dalam, dan dia ada rumah 3-4 biji, kena jalan kaki masuk, lalu rumah, baru jumpa masjid tu, dan baru jumpa ladang anggur yang Nabi duduk berehat. Yang Nabi duduk berehat. Nabi berehat pasal apa di situ? Sebab waktu Nabi nak keluar daripada Taif, sudahlah dihalau, sudahlah dihina oleh pemimpin-pemimpin ni. Waktu nak keluar, Nabi dibaling batu dan objek-objek yang keras, sehingga tubuh badan Nabi mengalirkan darah habis ni, luka ni sampai bawah. Sehingga kan kata para sahabat ataupun kata para ulama sirah, capal yang dipakai oleh Rasulullah tu penuh dengan darah di bawah. Sebab mengalir darah di bawah ni, penuh kaki Nabi duk tampung darah di bawah. Lepas tu Nabi pun berjalan bawa Zaid bin Harithah. Nabi pi berehat di dalam kebun anggur. Di dalam kebun anggur milik Utbah dan juga Syaibah. Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, dua-dua ni orang kaya Mekah. Tapi mereka suka beli tanah di Taif. Sebab apa? Sebab di Taif ni ada banyak buah-buah yang tak ada di Mekah di bawah sana. Sebab dia sejuk. Sampai hari ni di Taif ni kalau pandai pilih, buah-buah dia sangatlah sedap. Cerita buah pula kan. Dan sebenarnya tak payah pergi Taif pun nak beli buah, berat beg, berat van, berat bah ya kan. Di kota Mekah ada satu pasar yang sangat luas, pasar tu jual buah-buah segar daripada Taif. Satu pasar. Tak boleh abang lah tang mana pasar tu kan. Kalau abang tang mana pasar tu, pakat pi lah pasar tu, luas pasar tu kan. Tak payah pergi beli di Taif. Kalau tak boleh pergi Taif, di pasar tu jual semua kan. Kurma, ajwa lah, hak murah-murah kan, hak elok, hak sedap, buah-buah segar semua ada di situ kan. Jadi Rasulullah pun masuk dalam kebun anggur tadi, dia pun berehat. Yang ni semua orang tahu. Kemudian Nabi bermunajat kepada Allah. Bukan menyesal. Nabi bermunajat. Nabi kata, ya Allah, aku tak ada kederat dah, tak ada kudrat dah nak pergi ke mana. Nak balik pergi Mekah, depa duk bersiap nak pukul aku juga. Aku mai ke Taif pun orang pukul aku juga. Adakah kerana engkau tidak meridai aku? Kata Rasulullah.
kalaulah apa yang aku buat ni bukan apa yang aku terima sekarang ini bukanlah disebabkan tidak redamu ya Allah, maka aku tidak peduli, kata Rasulullah. Aku tak apa, maksudnya aku tidak mengapa. Bila Nabi duduk rehat, Utbah dan Syaibah ni nampak Rasulullah, dia kenal lah orang Mekah, sama orang Mekah kenal, bahkan ada darah daging ya. Utbah dengan Syaibah ni memang ada darah daging dengan Rasulullah ni, ada hubungan lah kan. Dia pun tengok Quraisy sama Quraisy kan, dia kesian, maka dia pun panggil orang gaji depa, hamba abdi dia nama Addas. Tu masjid tu nama Addas. Masjid yang ada hari ni sampai hari ni bersebelahan dengan kebun anggur tu nama Masjid Addas, no? Jadi depa panggil Addas, pekerja depa ni ambil buah-buah anggur pi bagi Sa'd kat lelaki tu. Utbah dengan Syaibah tak cerita apa, dia panggil Addas, kata pi bagi Sa'd tu, lelaki hak duduk tu hak penuh darah tu, hak duduk tengah lap darah. Maka depa pun ambil buah anggur tak Sa'd, bukan depa, Addas tu lah. Dia pun bawa pi ke situ, maka dia pun tengok Rasulullah kan. Dia pun kata, tuan aku bagi ni makanlah. Maka Nabi dengan adab Rasulullah, orang bagi makan, Nabi terima kasih dengan adab Rasulullah sebelum makan. Nabi pelawar orang dengan adab Rasulullah SAW sebelum makan. Nabi basuh tangan dengan adab Rasulullah sebelum makan. Nabi bismillah sehingga didengari oleh orang yang berada di sekeliling Nabi. Nabi bismillah. Addas ni tengok. Kemudian Nabi tanya, daripada mana anak muda? Jawab Addas, saya daripada Ninawa. Kata Rasulullah, daripada kampung seorang saleh yang bernama Yunus ibn Matta. Addas pun terkejut. Kata Addas, wahai pakcik, Yunus ibn Matta itu tidak dikenali oleh siapa-siapa pun. Seluruh orang Taif tidak pernah mengenali Yunus ibn Matta kecuali orang Ninawa saja. Macam mana pakcik kenal Yunus itu? Maka Nabi pun jawab, Yunus itu Rasul, aku juga Rasul, dia adalah saudaraku kan. Maka Addas pun masuk Islam depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takat tu dulu insya-Allah kuliah kita. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.